Puteri Gunung Ledang termuncul dalam dua buku lama iaitu Sulalatul Salatin dan Hikayat Hantuah. Di atas puncak Gunung Ledang tinggal seorang tuan puteri yang sangat cerita, dikenali sebagai Puteri Gunung Ledang. Namun begitu, Puteri Gunung Ledang bukanlah tinggal keseorangan di atas gunung itu. Dia ditemani oleh para dayang yang menjadi teman dan pembantu setianya. Bahkan, kononnya turut mempunyai seorang nenek kebayan tinggal bersama-sama dengan mereka di atas gunung tersebut. Segelintir penduduk di beberapa buah kampung berhampiran kaki Gunung Ledang sering mendaki gunung itu. Mereka mencari pelbagai jenis hasil hutan di atas Gunung Ledang tersebut. Sekali-sekala, mereka terserempak dengan Puteri Gunung Ledang. Hal ini dikatakan demikian kerana Puteri Gunung Ledang sering memberikan pertolongan kepada mereka apabila mereka tersesat jalan atau ditimpa sesuatu kesusahan. Oleh hal yang demikian, nama Puteri Gunung Ledang menjadi sebutan dan termasyhur ke mana-mana sahaja. Kisah bermula apabila Sultan Mahmud iaitu Sultan Melaka yang ke-8 telah bermimpikan seorang perempuan yang terlalu cantik paras rupanya muncul dan berasyik-masyuk dengan baginda. Menjelang matahari memancar di ufuk timur, baginda segera menitahkan agar dipanggil menuju istana dan lalu ditanya, siapakah perempuan tersebut yang muncul di dalam mimpinya itu? Timbullah hasrat dalam hati baginda untuk menjadikan Puteri Gunung Ledang sebagai permaisurinya. Segera itu, Sultan Mahmud menitahkan kepada pembesarnya untuk mencari puteri itu. Datuk Bendahara memilih Tun Mamat sebagai ketua. Tidak ketinggalan, beliau turut memilih Datuk Sang Setia supaya ikut serta dalam rombongan itu. Beliau berharap Datuk Sang Setia sebagai seorang tua yang berpengalaman luas akan dapat turut membantu Tun Mamat. Beta mahu Datuk Laksmana Tun Tuah turut pergi bersama-sama, titah Sultan Mahmud. Terkejut Datuk Bendahara mendengar titah itu. Beliau sengaja telah mengecuali Laksmana Hang Tuah kerana tidak ingin membebankannya dengan sebarang kerja berat lagi. Lebih-lebih lagi, Laksmana Hang Tuah ketika itu sudah sangat berusia dan berada dalam keadaan yang uzur. Laksmana Hang Tuah memahami perasaan hati Datuk Bendahara. Namun kerana tidak ingin mendahaka kepada Sultan, beliau tetap patuh dengan titah itu. Ampun tuanku, titah tuanku tetap patut junjung, sembah beliau. Maka menjelang subuh, sesudah rombongan tersebut mengerjakan solat di masjid istana, mereka berangkat menuju ke arah selatan di mana Gunung Ledang itu terletak. Setelah beberapa hari berjalan kaki meredah hutan, rombongan pemandangan tersebut merasakan perubahan cuaca di sekeliling mereka. Udara dirasakan semakin sejuk dan dingin. Akhirnya, mereka tiba di sebuah kampung berhampiran Gunung Ledang itu. Tercengalah orang kampung apabila mengetahui bahawa rombongan itu adalah utusan daripada Sultan Melaka yang datang untuk meminang Puteri Gunung Ledang. Namun tiada seorang pun daripada kalangan orang kampung itu berkesanggupan untuk menolong mereka. Mahu tidak mahu, terpaksalah rombongan itu meneruskan usaha untuk mencari sendiri Puteri Gunung Ledang itu. Jikalau mereka pulang tanpa sempat bertemu dengan Puteri Gunung Ledang, nescaya murkalah Sultan Mahmud. Mereka lalu meneruskan perjalanan ke kaki Gunung Ledang. Tiba di kaki gunung itu, mereka berehat seketika. Laksmana Hang Tuah sangat kepenatan kerana usianya sudah lanjut tua. Laksmana Hang Tuah menyuruh Tun Mamat dan orang-orangnya meneruskan usaha mencari Puteri Gunung Ledang di atas gunung itu. Tun Mamat patuh kepada arahan Laksmana Hang Tuah. Beliau bersama-sama dengan beberapa orang muda lain meneruskan usaha menaiki Gunung Ledang. Pelbagai kesukaran ditepuhi mereka sepanjang pendakian itu. Tun Mamat merasai keanehan itu. Mereka tidak lagi berada di sebuah hutan belantara, sebaliknya di sebuah taman yang terlalu indah. Suara merdu nyanyian bersyair dan gurindam mendayu-dayu di sana sini. Namun apa yang benar-benar menarik perhatian Tun Mamat dan pengiringnya adalah apa yang berada di hujung taman. Berada di atas puncak sebuah bukit kecil, terdapat sebuah balai kecil yang menjadi pusat kepada taman tersebut, dan apa menariknya tentang balai itu adalah binaannya dari tulang manusia yang besar dan beratapkan rambut, dan kedengaran suara-suara perempuan yang sedang bergurau senda dari arah itu.
Lantas membawa langkah Tun Mamat menghampirinya. Apabila telah benar-benar berada di pekarangannya, dapat dilihat seorang perempuan lain sedang duduk bergurau senda. Tetapi sebaik menyadari seorang lelaki asing menghampiri balai itu, gurau senda dan mata mereka terhenti serta-merta. Pandangan mata mereka terpaku kepada kehadiran Tun Mamat yang menanti di muka tangga balai tersebut. Tun Mamat memperkenalkan dirinya sebagai utusan dari Sultan Mahmud Shah, Sultan Melaka yang membawa titah peminangan dari baginda untuk Puteri Gunung Ledang. Lantas mendengar kata Tun Mamat, seorang perempuan tua memperkenalkan diri sebagai Dan Raya Rani, Ketua Dayang-Dayang Puteri Gunung Ledang. Setelah mendengar hajat Tun Mamat, Dan Raya Rani meminta berlalu supaya kehadiran Tun Mamat dapat dipersembahkan kepada Puteri Gunung Ledang. Hingga menjelang tengah malam, masih belum muncul Dan Raya Rani. Entah ia entah tidak mereka Dayang Puteri Gunung Ledang. Perasaan curiga Tun Mamat mula bercambah dalam hatinya. Tiba-tiba dari celah rimbunan pohon yang membanjiri taman tersebut, muncul seorang nenek tua. Dia berjalan menghampiri Tun Mamat yang mula berdiri di tangga balai sebaik menyedari kemunculan nenek tua itu. Tanpa memberi peluang untuk Tun Mamat memperkenalkan diri, nenek tua itu seraya berkata beliau membawa titah dari Puteri Gunung Ledang yang menerima akad lamaran baginda Sultan. Tetapi perlu memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai hantaran perkahwinan, iaitu sebuah jambatan emas dari Melaka ke Gunung Ledang, sebuah jambatan perak dari Gunung Ledang ke Melaka, 7 dulang yang diisi hati nyamuk, 7 dulang yang diisi hati hama, 7 tempayan yang dipenuhi air mata anak dara, 7 tempayan air pinang muda dan semangkuk darah Raja Muda Melaka. Terpegunlah Tun Mamat mendengar segala syarat peminangan itu. Tiadalah beliau berkata apa-apa. Berlengah lagi, Tun Mamat segera turun ke kaki Gunung Ledang. Laksmana Hang Tuah dan Datuk Setia masih menunggu di situ. Tun Mamat segera menceritakan kisah yang dialaminya kepada Laksmana Hang Tuah. Nenek kebayang itulah sebenarnya Puteri Gunung Ledang. Dia sengaja menyamar menjadi perempuan tua, ujar Hang Tuah. Termenalah Tun Mamat mendengar kata-kata Hang Tuah. Beliau tidak menduga bahawa beliau rupa-rupanya bertemu dengan Puteri Gunung Ledang. Setelah tiba di Melaka, mereka segera menghadap Sultan Mahmud. Tun Mamat lalu menyembahkan kepada Sultan Mahmud akan segala peminangan yang telah ditetapkan oleh Puteri Gunung Ledang. Terpegunlah Sultan Mahmud mendengar segala syarat peminangan itu. Lama Sultan Mahmud berdiamkan diri, termenung panjang, kerana tidak menyangka akan demikian rupa-rupanya syarat peminangan yang ditetapkan itu. Akhirnya, Sultan Mahmud bertitah kepada sekalian pembesarnya. Jika beta mahu, nescaya segala syarat peminangan yang ditetapkan oleh Puteri Gunung Ledang itu akan dapat beta penuhi. Tiadalah sanggup beta mengambil darah daripada putera beta sendiri semata-mata untuk berkahwin dengan Puteri Gunung Ledang. Tun Mamat, Laksamana Hang Tuah, Datuk Sang Setia dan Datuk Bendahara tersenyum panjang. Sejak itu, tiadalah lagi Sultan Mahmud menyebut nama Puteri Gunung Ledang. Malah, baginda melarang orang Melaka pergi ke kaki Gunung Ledang semasa hayat hidupnya.